Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Buat apa tu? Dah sarapan ke? Kaum-kaum ibu, suri-suri rumah tangga, mesti sudah sibuk kan? Waktu-waktu pagi macam ni lah kita sibuk buat kerja rumah. Betul tak? Saya hari ni nak mengimbas kembali lah, nak bercerita tentang rumah setinggan. Siapa pernah duduk rumah setinggan? Saya dulu kan membesar di Kuala Lumpur dan keluarga saya menyewa rumah setinggan dekat satu kawasan di Kuala Lumpur tu, tak payahlah saya cakap kat mana. Lama juga saya duduk situ daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Saya bekerja sampailah saya berkahwin. Banyak kenangan duduk kat rumah tu. Sama lah macam filem cerita setinggan tahun 80-an. Suasana ni sama lah macam tu. Yang berlakon Husni Jaafar dengan Sudin tu. Sama lah macam tu keadaannya. Tandas dekat luar. Saya dulu pun duduk rumah setinggan tu, bilik mandi je dalam rumah, tandas dekat luar. Kalau nak pergi tandas tu, adalah dalam kira-kira kalau kita keluar ikut pintu dapur 20 langkah untuk pergi ke tandas. Jauh juga. Dia tak apa kalau pagi, siang, petang, awal-awal malam, kalau pukul 9 kita nak memerut, nak membuang, okey lagi. Tapi kalau dia buatnya kita sakit perut ni dah pukul 12 malam ke atas, simpan je dah dulu. Siapa juga berani keluar, orang tandasnya jauh daripada rumah, 20 langkah. Lepas tu dekat belakang tu ada lombong, semak sambung situ. Memang tidak je saya nak ke tandas. Tahan sampai pagi. Dulu-dulu, even rumah kampung pun, dia jarang toilet tu, tandas tu di dalam rumah. Selalunya dekat luar. Sebenarnya bagus juga. Agak bersih, dia tak ada bau kan. Dia agak bersih. Tapi itulah bila kita nak memerut tengah malam, tengah pagi, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Siapa juga yang nak seram. Itu pun kalau saya dulu kalau nak pergi membuang pun, kalau siang hari pun saya akan minta berteman. Sebab jauh. Kan 20 langkah tu agak jauh juga. Kat belakang tu pun ada rumah-rumah orang. Kita kan nak taruh risau. Dulu-dulu, kalau petang-petang, riuh dengan suara budak bermain-main. Zaman dulu, mana ada handphone ni nak duduk rumah. Lepas tu masa tu tahun 80-an, bukan semua orang ada TV. Even tahun 90-an pun bukan semua orang ada TV. Masih ada orang yang tak ada TV. Jadi mana-mana family yang tak ada TV tu, anak-anak dia orang bila balik sekolah, dan lepas buat kerja sekolah, bermain kat luar. Kan petang kan pergi mengaji, sebagainya. Memang sebiji lah macam cerita setinggan tu. Memang suasananya
Sama lah macam dalam cerita Setunggang tu. Kat situ jugalah pengalaman saya. Dia duduk rumah setinggan tu, dia tak ada air paip pun dalam rumah. Ada setengah tu ada, macam tempat saya duduk tu tak ada. Dia ada satu paip umum, satu paip tu kongsi lah, ada berapa pintu rumah tu. Dia nanti ada mesyuarat dia tau. Dia rotate tau dia punya jadual. Kadang-kadang kita dapat pagi, petang, tengah hari, malam. Tengah malam, 24 jam non-stop air tu sebab banyak rumah kan. Dia kalau dapat pagi, macam pukul 7 pagi, 6 pagi, 5 pagi, tak apa. Lepas tu dia akan bagi kita air tu dalam masa 2 jam. 2 jam ke 3 jam tu lah. Untuk satu family. Time tu lah kita nak perlukan olah air, kita nak perlukan bendi-bendi, nak simpan air untuk masak kan. Saya tak apa kalau dia pagi, tengah hari, petang, awal malam. Tapi kalau dah turn kita pukul 2-3 pagi, itu giliran saya dengan adik perempuan saya lah. Pukul 2-3 pagi, bangun, sambung getah. Dia ada getah tau, getah masing-masing dia getah lah, getah paip. Jangan salah getah pula. Sambung kat rumah. Kita tak boleh tidur lepas tu, kita kena tunggu. Nanti terlebih masa kita nanti ataupun orang curi air. Ada tau kalau kita tertidur kadang-kadang, kita kata sudah kenapa tak pemukul lah, rupanya ada orang curi air. Kita nak tidur siapa, kita tak nampak. Bukan ada CCTV dulu. Tuhan aja lah nampak. Dah. Jagalah. Esok kita nak sekolah lagi tu. Sebab yang masa tu yang besarnya kat rumah perempuan. Adik lelaki bawah. Sebenarnya boleh je suruh adik lelaki pergi sambung pukul 2 pagi, 3 pagi. Agak seram juga. Kalau daripada rumah saya tu nak melangkah ke situ dalam 10 langkah, 15 langkah macam tu lah untuk pergi sambung air dekat pipe. Bayangkanlah kita ni esok nak sekolah, tiba-tiba kena bangun pukul 3 pagi, sambung air, tunggu pergi sekolah. Memang ngantuk. Dia ngantuk, penat, betul. Semua ada. Kelakarnya. Kalau ingat balik kadang-kadang Allah membuatkan kita ni rasa syukur dengan nikmat yang ada sekarang ni. Kalau hidup ni masih lagi macam dulu, air pun nak bergilir macam tu kan, tandas jauh, bayangkan. Jadi anak-anak sekarang ni banyak-banyaklah bersyukur. Tu kadang-kadang kedai jauh dari rumah kedai. Kadang-kadang ada barang mak lupa nak beli, nak guna malam ni ataupun besok pagi. Dan kita sekolah, disuruhnya kita pergi ke kedai pukul 12 malam. Sana kedai runcit tutup kadang pukul 1 lebih malam. 1 pagi, kadang pukul 1:30 pagi baru tutup. Kadang disuruhnya kita pergi ke kedai pukul 12 malam. Tak ke seram? Seram. Tambah lagi kita fikir, hari tu kakak yang kerja kilang tu lupa cek pon depan lorong tu. Cicit lari. Pergi lari, balik berlari. Saya berdua dengan adik perempuan saya. Pergi berlari, balik berlari. Polo-polo tu cungak-cungak. Takut. Kita perempuan. Susah kalau kita duduk dalam keluarga yang anak lelaki dilayan macam raja. Ke kedai tak boleh, itu tak boleh. Kita yang perempuan jadi jantan. Pergilah ke kedai. Jauh kedainya. Kalau jalan kaki dah 15 minit, 20 minit gitu je. Bayangkan kita berlari tu. Berlari tu dalam masa 15 minit tu ke 20 minit.
Berpeluh-peluh badan lari. Itulah kenangan dulu. Mana nak ada kedai kat situ. Jaranglah orang buka kedai dekat kawasan tu. Sebab kita orang duduk memastikan jauh ke dalam. Memang tak ada kedai. Kalau nak kedai kena keluar. Jalan besar tu kat kawasan perumahan. Ada kedai. Cuma seronoknya dulu-dulu. Buat Iwan duduk rumah setinggan. Semangat kejiranan tu bagus. Tu je saya cakap. Memang bagus. Semangat kejiranan tu bagus. Bukan macam zaman sekarang. Dulu-dulu. Petang-petang je. Nenek-nenek, makcik-makcik, kakak-kakak, anak dara. Tapi saya tak lama. Saya garang. Tak ada masa saya nak melepak. Adik ramai. Banyak kerja kat rumah tolong mak. Sekarang. Jiran sebelah pun ada, kita tak kenal siapa. Tak nampak. Itu kelebihan. Dulu-dulu ibu duduk rumah setinggan. Kelebihan. Berjiran tu kita kenal. Meriah. Sekarang tak adalah. Itu kenangan masa tahun 80-an, awal 80-an, 90-an. Tahun 94, saya dah kahwin, saya tak duduk situ dah. Saya dah ikut suami. Tak lama lepas tu, mak saya pun pindah ke Melaka ni. Sempat jugalah merasa duduk rumah setinggan. Kenangan. Kenangan yang takkan kita lupakan. Itulah tu. Okey lah korang. Dah habis dah cerita rumah setinggan saya. Kalau nak cerita panjang lebar kan, boring. Boring korang dengar. Cerita dah lama tu pengalaman saya je. Okey lah, sampai sini je lah kita borak hari ni. Nanti kita borak lagi lain kali, okey? Bye. Assalamualaikum.